Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selepas saya tonton video Cikgu Zul, saya revise balik sistem yang saya guna dan sistem yang saya guna saya ini adalah untuk satu hari, satu minggu ni satu merah sehingga dia berjumpa dengan merah lagi. Dia adalah untuk satu minggu, sistem untuk satu minggu. Baik, macam mana saya trade? Macam mana saya trade? Saya bermula dengan menunggu berlakunya setup pada awal minggu. Setup pada awal minggu hari Isnin lah. Hari Isnin saya akan tunggu setup berlaku di time frame H1. Bila berlaku setup ni, baik, untuk memastikan bahawa adakah benar-benar setup itu saya boleh ambil, maka saya tunggu price ini dia cross alligator yang warna biru ni, iaitu alligator untuk 4 jam. Maksud dia kalau alligator biru ni untuk H4. Saya akan tunggu dia close, dia close dengan syarat ketika mana berlakunya close di bawah daripada alligator ni untuk sell, berlakunya pecah CB, ya, berlakunya pecah CB berlaku. Okey, ini perjalanan A, ini perjalanan B, dan ini adalah dia perlu break untuk buat perjalanan C, kata Cikgu Zul. Okey, tak apa. Okey, kita alert dengan sistem dia tu. Perjalanan C ni dah okey. Kalau kita dah alert dah apa yang dia sebut Cikgu Zul itu adalah teknik scalping. Dan teknik scalping kita saya tak perlu pakar. Saya nak lihat ini untuk swing. Untuk swing, ya. Dia berlaku A, B, dia berlaku A ni, maksud contoh dia dah daripada awal ni 1 hour dia dah break alligator biru ni ke bawah, kemudian dia buat pull back. Bila dah buat pull back, saya ada beberapa tempat untuk nak masuk. Ada beberapa tempat untuk nak masuk. Yang pertama ialah kita tunggu berlakunya pull back di sini, di IB. Berlakunya pullback di IB. Ni yang pertama. Yang kedua, ambil di tempat berlakunya pecah CB. Okey, pecah CB. Okey. Ataupun satu lagi kita boleh ambil dekat sini. Dekat mana, di mana berlakunya break alligator, maka di tempat itulah kita boleh satu tempat menunggu. Carilah tempat-tempat yang sesuai untuk kita menunggu, ataupun kita buat tarikan Fibonacci lah. Kita buat tarikan Fibonacci dan dan tunggu price tu sama ada kepada sini 423 ni, 238 ataupun 38.2 ataupun 23.6. Tak apalah, kalau datang, kalau tak datang. Tapi selalunya apabila price sudah break alligator, dia akan buat sedikit pullback. Pullback ini dibuat perjalanan untuk dibuat B, untuk dibuat B, maka kita carilah point yang ni untuk kita buat. Kita ambil untuk perjalanan C. Kita ambil perjalanan C tu. Okey, kita ambil perjalanan C tu. Baik, C ni kalau kita lihat, kita pastikan ketika ini AO telah pun dah berada di bawah zero line lah. Maksudnya sekarang ni dia sudah berada di bawah zero line lah. Baik, soalan dia ialah adakah kita pasti bahawa price ini buat pullback
ataupun dia memang untuk membuat new trend. Okey, di sini kita kena perhatikan bagaimana kedudukan AO. Kalau kita lihat AO ni berada dalam keadaan mendatar saja, mendatar saja ni. Okey. Sini daripada sini sampai sini dia buat apa ni? Dia buat apa ni price maaf ya. Ni wilayah sell. Dari sini tiba-tiba berlaku ni di sini. Okey, daripada sini sampai sini berlakunya berada dalam wilayah sell. Tiba-tiba okey, kat mana ni? Mana pula dah? Tiba-tiba okey, berlakunya pula okey, price akan patah balik. Baik, kalaulah jika memang price ini memang nak pullback ini adalah membuatkan satu trend yang baru, maka price ini akan sampai di kawasan IB. Dia akan sampai di kawasan IB dia. Dia akan ambil dekat IB tu, saya selalunya nak letak daripada shadow tarik sampai ke body ataupun ke bawah body pun boleh. Yang sedapnya dekat situlah. Okey, dekat shadow tu. Okey, baik. Adakah dia trend ni akan membuat continuation trend? Baik, kita lihat balik tadi ya. Kita dah pun makan, dah break sini, kita dah cari, kita pun dah makan pips sini. Baik, bila kita dah makan pips, berlakunya pula apa ni? Ni. Okey, berlaku yang keduanya ialah price kembali ke zero line dan break zero line. Dia break zero line Dalam break zero line, dia juga break CB1. Jadi bermakna CB1 sini sudah dimatikan lah. Kemungkinan sudah dimatikan, kemungkinan sama ada dia nak ini pullback ataupun dia nak teruskan. Okey, tak apa. Bila dah break CB1 ini, IB di bawah ni, okey, IB di bawah ni, contoh dia ni IB ni, IB ni menjadi satu tempat menunggu di mana price akan buat B, lepas tu C, lepas tu dia turun balik, dia akan datang kepada IB, kemudian dia akan naik dekat sini. Okey. Di sini kita PO. Di atas sini kita PO saja. Okey, kita PO. Okey, baik. Di sini pun ketika price dah pun memotong potong alligator dan break CB1, maka kita tunggu di sini, maka kita telah pun dapat dah dapat position dah. Position kita kenalah ni. Jadi kita tunggu, kita naik daripada ni atas, kita dah dapat 50 pip. Kalau kita biar lagi, kita dapat 81 pip. Baik, cerita dia. Apa jadi pada position yang kita tunggukan di sini dulu ni, yang atas ni? Baik, di sini saya letakkan 50 pip stop loss. Ni, di sini. Saya ambil dua ni. Saya buat 50 pip stop loss. Okey, 50 pip stop loss. Okey, apa maksud 50 pip stop loss ni? 50 pip stop loss ni ialah, ni H1 sajalah guna. Kalaulah price ni memang dia nak turun ke bawah, dia akan naik balik ke atas dan sebelum sampai kita tak kena stop loss kita di atas lagi, kita buat 35 pip, stop loss kita 50 pip, price ni akan turun balik terus sampai bawah. Ini jika kita dalam keadaan tidak dapat memantau price itu, kita tak dapat nak pantau price kita tinggal macam mana. Tiba-tiba kalaulah price tu nak turun ke bawah, dia nak teruskan penurunan ke sell, nak sambung perjalanan di sini, maka kita boleh kita dapat pip lah pada hujung minggu. Kalau tidak, kita akan kena stop loss 50 pip. Mesti wajib kena letak stop loss. Wajib kita letak stop loss. Baik.
katakanlah dia memang price ini, okey, di sini ada lagi satu setup yang kita kena buat, kita kena satu setup apa ni, kita kena buat EL8 dekat sini, iaitu kalau kita katakan kita dapat stop loss ni, katakanlah kita dapat kita stop loss ni, kita dah pantau, kita tak payahlah tunggu sampai kita tunggu sampai kena 50 pip stop loss, ya. Nampak saja bila dah price ini telah pun pecah zone IB, shadow ni dah pecah, shadow ni pun dah, dan bila shadow tak boleh tunggu lagi kan, maka kita pun cut terus. Jadi kita akan rugilah berapa? Kita akan rugi 6 pip, okey. Kita rugi dalam 6 pip, okey, cut. Kemudian kita counter balik dengan kita pasang dekat sini. Kita counter balik dengan kita pasang position dekat sini. Jadi position ni akan naik. Kita dapat 30 pip. Dapatlah 30 pip kita akan dapat dah. Baik. Okey, sebab ini wilayah. Ini untuk wilayah buy lah kan. Kita akan dapat pip. Saya kadang-kadang tak tengok AO pun, saya tengok alligator je, saya trade. Kadang-kadang okey lah, ni trading system ni saya dapat tahun 2012 dulu, lama dah dulu, tapi saya lupa macam mana saya trade, macam mana saya boleh betul saya lupa. Saya lupa, kemudian sebab saya ikut jumpa teknik baru, teknik forex sebenar, TFS, price action, saya jumpa, saya tinggal, saya tak kaji ni. Ada seorang bagi pada saya yang dihantar email dekat saya, namanya dia bagi apa tau, pelita tak tahu, saya letak dalam blog saya. Dia cerita pada saya tentang sistem ni, sistem chaos trading ni, macam mana dia buat pip hari-hari tu, seminggu tu 100 200 tu dia boleh dapat lah dengan membuat swing position. Daripada itu saya kajilah sistem trading ni dalam keadaan saya tak tahu apa-apa langsung. Tahun 2000 bukan awal lagi tahun 2011 lagi, saya kaji. Kemudian saya dapat saya trade menggunakan H1. Saya dapat seminggu 200 pip. 200 pip tu kira campur tolak lah. Ada yang ni apa campur, waktu tu tak tahu lagi ni. Saya tak tahu guna AO ni. Saya gunakan ni je. Okey. Kemudian bila dah dapat ilmu CBR ni, saya kaji balik lah. Baik. Balik tadi. Bila dah okey naik, kemudian kita lihat kita dah lebih berlaku lagi setup. Okey. Bila berlaku setup lagi ni, setup ni SMBR dan price pun cross balik ni alligator, maka perjalanan ini nak turun dah ni. Nak turun dengan syarat price ni dipatah balik, dia tidak potong ni. Dia tidak pun break kepada zone IB. Bila dia straight zone IB bermakna price nak ke atas lagi lah. Okey. Jadi kita dapat ambil tadi. Okey, di mana kita dapat nak masuk kat mana? Sama ada kita nak masuk pada sini. Tempat berlakunya breakout. Tempatnya belum breakout, kita masuk breakout CB1, ataupun kita tunggu saja di sini. Bila price patah balik, kemudian dia akan turun, dia akan belah kat sini, dia akan break zoom dekat sini terus kat sini, dia akan break dekat sini. Okey, tak apa. Okey, tapi ataupun kita pasang kita pasang apa ni? Kita pasang ni tak dapat, selalunya dapat 50 ya. Selalunya kita akan dapat dia patah balik ke 50.0 aja. Dia tak sampai kepada 38, dia tak 8. Tak apa kat situ Baik Jadi bermakna kalaulah, ingatlah SOP dia, kalaulah dah break alligator, kemudian pula dah berlaku setup, PMI pun kita boleh ambil. Kita boleh ambil dah lebih kurang 50 pip. Memang kita boleh ambil. Okey. Okey, price turun, boleh turun. Baik.
Sekarang ni, okey, saya nak ceritakan di sini. Ini yang saya nak ceritakan sini ya. Okey, okey, sini dah turun. AO pun turun. Okey. Okey. AO ni satu lagi saya nak ceritakan. Okey. Ni AO AO ni hijau merah. Merah ni okey. Bila berlaku mode sell dalam kawasan bila berlaku candle merah dalam kawasan wilayah buy, okey, ini bermakna momentum untuk turun ataupun pullback itu adalah kuat. Baik. Kita kena perhatikan di sini. Ya, kita kena perhatikan di sini saya minta. Kalaulah di sini berlakunya penurunan 3 batang candle dalam wilayah buy ni wilayah buy, berlakunya penurunan 3 batang candle. Ini tu masih dalam wilayah buy lagi. 3 batang stick merah ini. Okey, bermula daripada 3 batang ini, selepasnya perhatikan di sini. Adakah sudah break ataupun tidak CB1? Kalau sudah break CB1 bermakna memang akan berlakunya price ini akan pergi kepada zero line. Dia akan pergi pada zero line. Okey, kalau kemudian kalau berlakunya setup A, B, C, kan, bermakna price itu stabil untuk kita ambil position lah. Okey. Kemudian berlaku balik ni dalam wilayah sell. Dalam wilayah sell ini berlaku pula candlestick warna hijau. Ini hijau ni bermakna di sini berlakunya buyer mula masuk. Awak cuba perhatikan di sini 3 batang 3 batang candle. Okey, 3 batang candle ni. Okey. 3 batang candle. Selepas 3 batang, cerita kita nak tunggu selepas 3 batang itu berlaku tak setup? Adakah berlaku setup selepas 3 batang ni? Okey, kita nak tengok kat sini Selepas 3 batang ni bermakna price dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke price ni dia akan mula pergi ke inilah ke line hijau ni. Bermakna dia akan cuba break TF 15 minit. Okey, selepas 3 batang ni cuba perhatikan. Okey, selepas 3 batang price nak ke mana? Okey, bermakna selepas 3 batang tu price tu akan pergi kepada sama ada dia pergi kepada zero line. Okey, dia akan pergi kepada zero line ataupun selepas itu dia akan buat saucer. Okey, saya akan tunjuk. Tak apalah, saya akan tunjuk kat sini. Okey, di sini ketika lihat lepas 3 batang kemudian naik sikit pada diturun balik dekat situ, berlaku setup kat sini. Tu rendah balik tak tahu. Setup kat sini dan apa? Dan berlakunya perjalanan A. Ni A kat situ dah. Dah potong dah tu. Dia dah potong kat sini dulu. Dia sudah pun potong apa? Potong alligator. Kemudian dia buat B tanpa masuk dalam. Jadi perhatikan di sini adakah price akan ke mana? Okey, selalunya dia akan balik kepada kuning di sini. Okey. ABC. Okey, cerita balik ABC. Okey, kalau kita lah nak cerita bagi selalunya dia nak kita nak masuk lah. Okey, kalau kita nak masuk lah kalau price datang sini, tapi saya bagi tahu sendiri, dia kata kalau seelok-eloknya kita nak masuk adalah di sini. Ni. Zone sini. Kalau kita nak masuk. Sebab apa? Okey, sebab apa saya nak suka pilih sini? Bermakna kalau lah dia katakan dia langgar kita punya zone IB kita, price akan patah balik sikit. Price akan patah balik. Bila price akan patah balik, okey, dalam keadaan ini kita boleh ambil lah position sebab price sebenarnya akan meneruskan perjalanan. Okey, dekat sini sebenarnya kita dah nampak dah pun. Memang kalau lah price tu nak ke atas saya tak boleh guna ni. Kalau price tu nak ke atas kalau nak ke atas, okey, dia nak ke
atas. Maksudnya dia tak boleh rewind di sini. Okey, di sini saya nak contoh di sini. Di sini, okey, tempat dia, dan di sini. Okey. Sepatutnya berlaku saucer. Sepatutnya dia berlaku saucer. Dia berlaku saucer untuk price perjalanan ke atas. Okey, bermakna ni. Okey, ni naik di atas, bukan dia turun balik. Dia nak turun ni macam mana? Sebab dia nak turun bawah lagi ke? Apa dia nak naik ke atas? Di sini, kalaulah kata dekat sini ni. Ni dekat sini. Dekat sini dia mula nak naik ke atas. Okey. Dekat sini ni di AO dia akan berlaku saucer di sini, tapi tak berlaku saucer. Dia tak berlaku saucer, tetapi AO break zero line dan dia membuat wilayah sell. Okey, bila dia membuat wilayah sell dalam keadaan kita masih lagi dalam keadaan dalam keadaan price tak sampai lagi kepada IB kita ni, kita dapat rasakan bahawa IB ni akan di break lah. Kadang-kadang dapat rasakan IB ni akan di break lah. Okey, yang bagusnya macam ni. Yang bagusnya dia datang, dia tak break pun dalam zone tu dapat. Ni memang seronok lah ni. Okey, tapi ni bahawa dia akan di break. Tetapi kadang-kadang kalau kita tak dapat nak pantau perjalanan di break di sini, kemungkinan price ni akan patah balik. Dia akan patah balik ke atas. Maka saya letakkan 50 pip. Kita tengok 50 pip. Kena tak? Tak kena stop loss sebab 50 pip. Tak kena stop loss 50 pip. Kemudian price patah balik dan buat lagi setup untuk nak ke atas lah, untuk buy. Baik. Bill Williams kata, dalam keadaan market macam ni, dia minta tolong kita perhati ni. Dua puncak bukit ni. Kita perhatikan. Okey, dia minta kita dalam keadaan macam ni jangan lupa guna AO sedap je, minta tolong perhatikan di sini. Dia tu berlakunya divergent. Ya, berlakunya divergent menandakan bahawa price nak ke atas. Okey, menandakan price nak ke atas. Okey. Macam tu kot nah. Price nak ke atas, kita minta tengok. Jadi kita nampak lah price nak ke atas lah, kita nampak ni kan. Okey, baik. Jadi berlaku lagi setup. Okey, ini kita tengok ni setup ni. Setup ini berlaku belum lagi break CB. Belum lagi break CB1 tak berlaku lagi, tapi dah berlaku setup. Kita boleh masuk kan? Boleh, no hal punya kalau nak masuk, sebab kita bergantung kepada di sini. Kita bergantung kepada AO kat sini lah. Okey. Kemungkinan tak baik. Kalaulah sebabnya tak berlaku setup, kena nak terus ke bawah. Dekat sini dia akan berlaku apa? Saucer. Dia akan berlaku saucer. Dia akan berlaku saucer dekat sini. Dia akan berlaku saucer. Okey, dia akan berlaku saucer. Kita boleh ambil lah. Okey. Kita boleh ambil dia dah melakukan saucer. Okey. So, macam mana kita tahu nak habis? Kita boleh ukur lah. Kita boleh tarik fiber. Sebabnya kita boleh tarik fiber kat sini. Ni. Dah habis dah pun. Dah turun lagi. Okey, tarik mana? Okey, dah betul lagi Sini kita boleh tarik fiber. Macam tadi lah. Tadi masalah. Okey, sini dah lepas lagi kita boleh tarik fiber kat situ. Jadi sebenarnya kita dah boleh dapat dah pun price akan pergi ke situ. Okey. Okey, ini dalam kajian untuk buat swing menggunakan AO dan juga alligator. Saya tak begitu pandai sangat AO ni. Tengok video Cikgu Zul baru teringat yang saya trade 2011 dulu. Waktu saya trade tu dengan cara macam ni, saya tak pernah MC. 2, 3, 4 tahun tak pernah MC. Tidak pernah MC, maksudnya saya tak pernah margin call. Tapi profit pun tak ada. Profit pun tak dapat, margin call pun tidak.
saya tak tahu, saya trade je. Tak kira lah dah dapat 3 batang tu, saya tak dapat gambar macam mana. Okey. Okey, baik. Okey, sebelah sikit, baik. Di minggu ni. Baik, kita tengok pula. Ni kita dapat awal minggu. Awal minggu, ke mana price nak pergi? Okey. Di sini kita tengok awal minggu price pun break CB1. Tak apa lu, dia nak break CB1, kalau nak ambil, ambil lah. Kalau tak nak ambil, kalau price dah break CB1, kalau nak ambil, ambil. Kalau tak nak ambil pun tak apa. Okey. Tapi kalau saya akan cuba tunggu sini. Price break pada alligator. Kemudian saya akan tunggu balik price itu kembali ke zone IB ni. Zone IB ni. Jadi saya akan ambil sini satu. Saya akan ambil sini satu position. Saya ambil di sini satu position. Okey. Price akan pergi, kemudian dia akan patah balik. Perjalanan C, A, B, perjalanan yang nak membentuk C itulah yang saya ambil. Yang saya ambil makan untuk minggu itu. Target lebih kurang 100 ke 200 pip lah macam tu. Tapi selalunya dapat 100 pip lah, cukup lah. Lebih kurang 100 pip tu kita dapat. Apa yang kita nak adalah, apa yang saya nak, bukan kita nak, yang saya nak adalah konsisten lah, sedikit banyak. Okey, apa yang cikgu so cerita dalam teknik scalping. Scalping yang saya ceritakan ini ialah bukan scalping, ini swing. Kalau saya amat mengharapkan juga kalau ada Cikgu Zul dapat menceritakan bagaimana dia trade swing menggunakan alligator dan juga AO. Trade swing dengan menggunakan satu time frame ni saja. Saya pernah tanya dulu Cikgu Zul, tapi Cikgu Zul bagi tahu dia, Cikgu Zul tak cerita. Dia kata tak, kita tak boleh stay kepada satu time frame, kita tengok time frame kecil dan sebagainya. Tapi bila dah ada cerita tentang buaya tu saya rasa memang boleh. Kalau kita orang yang macam saya ni, saya tak suka pergi kepada banyak-banyak time frame, saya suka satu time frame saja. Jadi saya boleh maintain pada time frame H1 saja. Okey. Baik. Apa yang baik itu daripada Allah, apa yang terkurang itu daripada diri saya. Ini saya tak katakan bahawa satu sistem yang bagus, tetapi satu permulaan kita nak membuat satu trading system menggunakan ilmu FMCBR dibantu dengan alligator dan juga AO.